Assalamualaikum. Hai semua. Jom kali ni Umi nak kongsikan dengan anda tutorial step by step cara hasilkan kek tapak kuda. Kenapa namanya gitu? Sebab bentuknya yang seperti ladam kuda tu. Kek ni dah lama sebenarnya viral kan? Tapi sehingga kini masih mendapat permintaan tinggi dari kalangan peminat yang menggemari kek kayangan yang satu ni. Harga sebiji kek tapak kuda ni pun boleh tahan. Boleh cecah hingga ke RM25 bergantung pada filling dalamnya yang melimpah dan padu tu. Tekstur keknya pun nampak tu sangat lembut, fluffy dengan limpahan coklat Nutella di dalamnya tu. Hai, nampak pun terliur je kan? Lembut macam kek Swiss roll gitu Mungkin ada di kalangan anda yang ingin mencuba tapi takut tak menjadi kan? Jadi apa kata jom kita cuba tengok tutorial Umi ni hingga habis kerana banyak poin penting serta tips dan juga teknik bagi menghasilkan kek tapak kuda yang menjadi sempurna telah pun Umi kongsikan di sepanjang video. Jom kita mulakan. Macam biasa sebelum kita mula baking Umi akan persiapkan dahulu loyang. Di sini Umi gunakan loyang 10x10x2 inci. Dan oleskan dengan margarin di bahagian dasar dan tepi loyang tu untuk kita lekatkan parchment paper. Parchment paper tu Umi lebihkan sikit sampai ke atas. Tapi kalau nak letak di bahagian dasar loyang tu saja pun boleh je. Perkemaskan bagi rata. Dan Umi klipkan lebihan di bahagian tepi tu bagi nampak kemas. Loyang dah siap, ketepikan dahulu. Dalam satu mangkuk pecahkan 5 biji telur grade A. Sebaiknya gunakan telur yang masih segar untuk hasil kek yang lebih gebu. Yang bestnya resipi ni tak gunakan telur yang banyak dan kita gunakan putih dan kuning telur tu sekaligus. Jadi jimat. Walaupun kita gunakan telur yang sedikit tapi tetap dapat hasilkan kek tapak kuda yang lembut, gebu dan fluffy. Kalau anda guna telur grade B boleh tambahkan lagi sebiji telur. Kemudian cairkan 75 gram butter. Yang ini Umi gunakan butter cup. Kalau nak gunakan pure butter, lagi sedap hasil kek kita, lebih premium. Cairkan guna teknik double boiler ni supaya butter kita ni tak terlalu berminyak sangat. Elakkan untuk kita direct dengan api bila nak cairkan butter. Senang nanti kita nak adun bersama adunan kek. Butter dah cair, ketepikan dahulu bagi suam. Untuk beat adunan kek ni, Umi gunakan mixer je. Nak guna hand mixer pun boleh. Satukan telur, kemudian tambah 23 gram Ovaltine special bagi ekstra gebu hasil kek. Kemudian masukkan 60 gram gula icing, ayakkan dahulu. Dan masukkan 1 sudu kecil creamy vanilla essence. Ianya lebih pekat dan lebih beraroma wangi. Boleh dapatkan di mana-mana kedai bakery ada dijual. Pasang mata mixer. Kemudian beat hinggalah adunan kita ni jadi separuh gebu. Berbuih dan separuh gebu. Barulah nanti kita masukkan tepung. Adunan telur ni Umi beat lebih kurang dalam 4 minit gitu. Bagi kembang sedikit. Dah nampak berbuih halus gitu. Boleh matikan mixer. Kemudian ayakkan 65 gram tepung kek super fine atau anda boleh gunakan tepung naik sendiri yang blue key tu. Kemudian tambahkan 1 sudu besar susu tepung. Susu tepung ni tak kisah nak gunakan yang ada kat rumah, yang jenis full cream lebih sedap. Ayakkan ya untuk elakkan adunan kita berketul. Kemudian sambung beat lagi hinggalah adunan kek kita ni jadi kembang 3 kali ganda. Nampak gebu, pekat, lebih kental dan ia nampak bertukar warna ya dari kuning ke putih. Selepas masukkan tepung tadi, jangan lupa untuk matikan sekejap mixer untuk kita scrap bahagian tepi-tepi dan bawah bowl. Untuk bawa sisa tepung yang melekat tu bawa ke tengah. Bagi semua adunan kita ni betul-betul sebati bila kita beat nanti. Kemudian sambung beat lagi. Umi sambung beat ni adalah lebih kurang dalam 4 minit lagi. Kira total masa Umi beat adunan kek ni lebih kurang dalam 8 minit, 8 ke 9 minit. Hinggalah adunan kita ni naik kembang 3 kali ganda. Nampak gebu, pekat, kental. Dan nampak tu dari kuning tadi, adunan yang kuning tadi dah bertukar warna jadi warna putih dan gebu gini.
Okey, dah siap ni, matikan mixer. Kaut balik, kita try angkat. Kita tengok adunan ni dah betul-betul pekat dan kental ke belum. Cuba try angkat guna spatula. Bila kita angkat, kita nampak adunan ni soft peak. Dia jatuh perlahan dan bertanduk gitu. Maknanya adunan ni dah okey. Sebab sebelum kita letakkan butter cair ni, adunan ni memang akan pekat sedikit. Kemudian tak perlu kita mix lagi. Terus masukkan butter cair tadi yang masih suam-suam sikit lagi tu. Dan terus kita kaut balik sahaja. Dan pastikan selepas kita masuk butter cair ni, kaut balik sehinggalah butter tu betul-betul bercampur rata dan sebati sepenuhnya bersama adunan. Penting untuk kita pastikan butter cair tu betul-betul bercampur rata dan sebati sepenuhnya. Tak ada lagi dah sisa-sisa butter yang masih belum betul-betul sebati, untuk elakkan adunan kek kita ni nanti bila dibakar, kek kita jadi pantat. Jadi penting, part ni sangat-sangat penting. Kita kaut balik sahaja sampai semua adunan tu betul-betul bercampur rata. Butter tadi tu betul-betul sebati bersama adunan. Setelah butter tadi bercampur rata, nampak tu adunannya akan sedikit cair tapi masih kental lagi. Bila jatuh tu, dia bertali dan kita panggil stage ni ribbon stage. Kemudian asingkan sedikit untuk bahagian yang berwarna coklat. Umi timbang seberat 130 gram sahaja. Sebab Umi nak bahagian yang coklat tu sikit, tapi bahagian yang warna putih tu lebih. Tapi ni ikut anda lah, suka anda. Kalau nak lebihkan pun tak apa. Kemudian untuk bahagian coklat ni, Umi masukkan setengah sudu besar coklat Imalco. Boleh dapatkan di kedai bakery. Satukan hingga coklat Imalco tu bercampur rata. Kalau nak gunakan cocoa powder pun boleh, tapi Umi lagi suggest untuk anda gunakan Imalco ni. Lebih sedap rasa kek. Coklat Imalco dah nampak sebati elok dengan adunan tu. Nampak jatuh bertali gitu, cantik dah adunannya. Kemudian Umi ambil dalam satu sudu besar, masukkan dalam piping bag. Sedikit adunan ni Umi akan gunakan untuk buat hiasan, buat macam lorek lah, nak lorek bagi cantik lah bahagian atas kek. Yang ni optional je, kalau tak nak ambil pun tak apa. Kemudian baki adunan putih yang dalam bowl tadi tu masukkan dalam piping bag. Mudah nanti kita nak pipingkan dalam loyang. Okey, untuk yang pertama ni, Umi akan masukkan dahulu adunan coklat yang telah kita tambahkan dengan coklat Imalco tadi. Masukkan semua adunan yang telah kita timbang 130 gram tadi tu. Kemudian ratakan guna spatula. Ratakan bagi betul-betul merata di keseluruhan loyang. Bahagian adunan yang berwarna coklat ni akan jadi belah dalam untuk kita letakkan filling di atasnya nanti. Dah siap, ratakan bagi betul-betul sebati. Hentakkan beberapa kali untuk kita keluarkan bubble udara yang ada dalam adunan. Kemudian pipingkan adunan putih di bahagian atas adunan coklat tadi tu. Senang bila kita masukkan dalam piping bag gini. Tujuannya supaya bila kita nak ratakan nanti, adunan putih tu merata di keseluruhan bahagian dengan rata. Tak adalah sebelah part tinggi, sebelah part rendah. Sebab loyang ni besar kan. Jadi mudah kita nak ratakan. Kemudian lepas siap piping, ratakan bagi kemas. Gunakan spatula macam ni buatkan tu. Bagi merata di keseluruhan bahagian. Sebelum kita bakar, hentakkan dahulu loyang beberapa kali. Kemudian di bahagian bawah loyang tersebut kita tepuk-tepukkan sedikit untuk kita keluarkan bubble-bubble udara yang masih terperangkap di dalam adunan. Jadi nanti kek kita akan lebih berongga halus. Sebelum bakar adunan kek ni, hiaskanlah bahagian atas tu dengan apa-apa corak yang anda suka. Ni optional je. Kalau tak nak buat pun tak apa. Ni tadi Umi ada asingkan sedikit baki adunan coklat tu kan. Jadi Umi hiaskanlah. Ikutlah kreativiti anda. Macam Umi baru first time buat. Tak berapa cantik sangatlah corak ni. Anda lebih kreatif kan. Buatlah corak yang anda suka. Pastikan kita dah preheat dahulu oven lebih kurang 15 ke 20 minit lebih awal. Kiranya sebelum mula mengadun tadi tu, kita dah boleh start preheat oven.
suhu 180 degree. Kemudian biar maintain suhunya 180 degree, oven dah panas, barulah kita masukkan adunan kek dan bakar pada suhu sama 180 degree selama lebih kurang 18 ke 20 minit hinggalah kek kita masak sepenuhnya. Jangan overbake. Bila overbake nanti susah kita nak lipat kek ni. Dan 2 minit terakhir tu bakar api atas saja supaya bahagian atas tu tak melekat dan tak basah nanti bila kita nak menggulung. Dah siap bakar, keluar je dari oven, terus hentakkan loyang beberapa kali untuk elakkan kek kita mengecut. Kemudian sisipkan bahagian tepi untuk mudah nanti kita nak keluarkan kek dari loyang. Waktu kek masih panas-panas lagi ni, terus telungkupkan loyang tu untuk kita keluarkan kek dari loyang ni ya. Kemudian perlahan-lahan buka parchment paper. Masya Allah, tengok tu kek tapak kuda Umi. Nampak lembut dan fluffy sangat kan? Umi akan bahagikan kepada 2 bahagian. Sebab loyang ni besar. Jadi satu loyang yang berukuran 10 inci ni boleh dapat 2 biji kek tapak kuda. Kemudian letakkan plastik wrap di bahagian bawah sebelum kita letakkan sebiji kek di bahagian atas plastik wrap ni. Senang nanti kita nak menggulung kemas kek tapak kuda ni. Letakkanlah filling yang kita suka. Macam ni Umi letak filling Nutella. Bila buat sendiri ni, bolehlah kita letak lebih-lebih. Biar melimpah sedikit inti Nutella tu. Nampak tu? Rasa macam dah tak sabar-sabar nak makan kan bila nampak Nutella tu. Letakkan bagi merata di keseluruhan bahagian kek tersebut. Untuk filling kek tapak kuda ni terpulang. Kalau tak nak letak Nutella, nak letak coklat biasa ataupun apa-apa inti pun boleh je. Dah siap letak inti, kemudian gulung dengan kemas. Buat macam Umi buat kan tu. Gulung bagi rapat dan rata. Siap dah kek tapak kuda kita. Kemudian perkemaskan bahagian tepi tu dan Umi akan sejukkan sekejap dalam chiller. Sebab bahagian bawah je, lebih kurang 2 ke 3 jam bagi Nutella tu mengeras sedikit sebelum kita nak potong kek ni nanti. Penting ya sebenarnya untuk kita sejukkan sekejap dalam chiller supaya kita dapat potongan yang cantik nanti bila keluar dari peti sejuk. Keknya dah menyejuk, Nutella pun dah mengeras sedikit. Nak potong pun senang. Tak adalah meleleh sangat Nutella tu. Ni dia setelah lebih kurang 3 jam Umi sejukkan dalam chiller. Umi keluarkan masa masih sejuk-sejuk lagi ni. Bolehlah dipotongkan dahulu. Bila masih sejuk lagi ni senang nak dipotong. Nampak tu inti Nutellanya masih mengeras lagi kan. Kalau nak makan sejuk-sejuk pun ada yang kata sedap. Ada juga yang suka makan bila Nutellanya mencair gitu. Boleh tunggu sekejap. Dalam 5 minit, 3 minit gitu. Nutellanya dah cair, bolehlah dimakan. Macam mana? Nampak senang sangat-sangat kan buat kek tapak kuda ni? Tak adalah susah mana. InsyaAllah kalau ikut tips, teknik serta cara yang Umi ajarkan ni akan menjadi sempurna kek tapak kuda anda walaupun first time mencuba. Ni pun first time tau Umi cuba. Dah menjadi elok. Nampak tu hasilnya lembut, fluffy, gebu sangat-sangat. Inti Nutella bahagian dalamnya tu yang tak menahan, melimpah ruah. Okeylah, sekian sahaja dalam tutorial kali ni. Jumpa anda di episod akan datang dengan pelbagai lagi resipi-resipi menarik hanya di channel Umi Athiah Atif Kitchen. Jadi jangan lupa subscribe, boleh tekan button like jika anda suka resipi Umi dan tolong share-sharekan resipi ni jika anda rasa bermanfaat untuk dicuba dan untuk orang lain juga mencuba. Sekian sahaja dari Umi. Jumpa anda di episod akan datang. Assalamualaikum. Bye.